Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Salam. Okey, hari ni saya tak on kamera Dengar je suara, tengok present je. Okey, kita akan bincang latihan hari ni. Lepas kelas, saya nak awak jawab soalan dalam Google Form pula. Okey, hari ni kita ulang kaji sahajalah. Okey, ulang kaji tajuk bab 1. Jadi hari Jumaat nanti, kita akan masuk bab 2 lah. Okey, hari ni ulang kaji sahaja, latihan dan juga ulang kaji. Bincang latihan. Okey, latihan 1.3A. Kamu dah siap? Dah buat belum? Cikgu, Ya. saya tak tahu yang nombor 2, 3, 4 tu saya tak faham nak buat macam mana. Okey, apa kita bincang kejap lagi. Sekejap saya present. Okey, boleh nampak skrin Boleh. Boleh Okey, latihan kendiri 1.3A. Saya suruh buat nombor 1, 3 dengan 4 je kan? Ada masalah nombor 1? Nombor 1 tak ada. Satu senang je kan? Okey, nombor 1A, jawapan dia. W berubah secara seorang-seorang dengan V punca kuasa 3 dengan X kuasa 2. Okey, cara tulis sekejap ada yang baru masuk. Masuk dah. Okey, so cara tulis dia W. Ramai yang baru masuk ni sekejap. Ada lagi yang nak masuk? Ada. Okey, kita tengok balik. Okey, nombor 1 W berubah secara langsung. Okey, dia suruh buat ubahan je, dia biar yang ini je lah, tak payah sama dengan. Okey, W berubah secara langsung dengan punca kuasa 3V. Okey, langsung akan berada di atas. Dan secara songsang dengan kuasa 2X, maksudnya X kuasa 2. Ini bentuk dia. Dapat bentuk ni betul lah. Okey, B. F berubah secara langsung dengan G dan H. Maksudnya G dengan H akan berada di atas. H kuasa 3 dan berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 T. Songsang akan berada dekat bawah. So ini je lah jawapan dia. Okey, dapat macam ini betul. Okey, nombor 3 ada masalah tak? Tak ada. Okey, nombor 3 pun senang je. Saya naik atas sikit. Nombor 1 tak ada masalah Tak ada masalah bagi tahu. Okey, nombor 3. Nombor 3 dia bagi M berubah secara langsung dengan kuasa 2N. Maksudnya N akan berada ke atas dan secara songsang dengan P. So P akan berada kat bawah. So kalau tukar kepada persamaan, dia akan jadi M sama dengan Kn kuasa 2 per P. So gantikan nilai M, cari nilai K. Okey, so M sama dengan 4.8. K tak tahu. N 6 kuasa 2. P 1.5. Okey, so K sama dengan 4.8 darab 1.5 bahagi 6 kuasa 2. Faham Yang bahagi pergi sebelah jadi darab. Yang darab pergi sebelah akan jadi bahagi. So awak akan dapat jawapan dia berapa? Berapa K awak dapat? 0.2. Okey, betul. Jadi dia punya ungkapan akan jadi M sama dengan 0.2 N kuasa 2 per P. Okey, ada ini satu markah. Okey, dah dapat ini baru kita boleh jawab soalan A.
Okay, cari nilai P. Apabila M 0.8, N sama dengan 2.4. Cikgu, Ya? saya dapat 2. Oh, dapat 2? K. Saya rasa saya taruh tempat puluhan Salah tu. titik tu saya rasa. Okay, jawapannya 0.2 K tu. Okay. Okay, yang sekarang nanti buat pembetulan Okay, P. Cari nilai P. Okay, P kat bawah P kat bawah. Okay, so kita boleh tukar tempat je lah. Nak cari P sebenarnya sama dengan 0.2 N kuasa 2 bahagi dengan M. Yang ini kita tukar tempat je. Nak cari P. Okay, so awak akan dapat 0.2 darabkan dengan N dia berapa? Okay, 2.4 kuasa 2 bahagi dengan M. M ialah 0.8. Apa jawapan dia awak dapat? Berapa dapat? Jawapan untuk P cikgu. Jawapan A. Jawapan A 1.44. Okey, 1.44. Okey, betul. Okey, jawapan B. Dia nak apa? N. N ke atas. So, salin balik ini M sama dengan 0.2 N kuasa 2 per P. Okey, M dia berapa? 19. So, N dia tak tahu. Yang ni kita nak cari. P dia 3.8. Okay, so sekarang N ada ke atas. N bahagian atas. Jadi yang bawah pindah akan jadi darab. Yang atas pindah akan jadi bahagi. So 19 darab 3.8 bahagi 0.2. Yang ini dapat berapa? Berapa? 19 cikgu. Okey, jawapannya 19. Okey, yang ini 361. So kita nak N sahaja. So kuasa 2 pindah akan jadi punca kuasa 2 361. So jawapan dia 19. Okey, ada soalan untuk soalan nombor 3? Kalau ada tanya Cikgu, Ya. saya tak faham yang bahagian A yang P tu macam mana dapat 1.44. Tu je saya tak faham. Ni daripada ungkapan yang kita buat ni. Daripada sini ni kita dapat cari K ni kan. Daripada sini kita gantilah nilai yang baru tu. Okey. Ini saya tukar tempat sebab kita nak cari P. P kat bawah. So M kat atas. So kita boleh tukar tempat je sudah akan jadi macam ni. Okey, kita akan dapat macam ni. Baru kita gantikan nilai P dan juga nilai N dan juga nilai M tu. Okay, M dia dah bagi 0.8, N dah bagi 2.4. Ganti je lah N tu dengan 2.4 di kuasa 2. M dia akan jadi 0.8. Tekan kalkulator dapat jawapan ini. Oh, faham. Terima kasih cikgu. Okay, sekejap ada yang baru masuk. Okay, nombor 4. Okay, kita tengok nombor 4. Nombor 4 ada masalah tak? Ada cikgu. Okay, ada lagi yang baru masuk sekejap. Okay. Nombor 4. Okay, dia dah bagi sini diberi T berubah secara songsang dengan punca kuasa 2E dan kuasa 3F. Ada songsang sahaja, langsung tak ada. Maksudnya E dengan F ni akan berada dekat bawah. Okay, maksudnya T berubah secara songsang. Maksudnya 1 per punca kuasa 2E, punca kuasa 2E dan F kuasa 3, kuasa 3F. Saya letak kat depan F ni sebab tak nak confuse nanti dengan punca. Okay, kita dapat ini sudah akan jadi persamaan dia T sama dengan K per F kuasa 3 punca kuasa 2 E. Okay, so daripada sini kita guna maklumat yang ada semua maklumat ni untuk cari K. Okay, so K kat sini kita akan dapat pindah bawa semua ke sini je. T F kuasa 3 punca kuasa 2 E.
So T ialah 5. F ialah 2. So 2 kuasa 3. E ialah 1.44. So K-nya awak dapat berapa? Berapa dapat? Tak buat lagi. 8. Berapa? 48. 48. Okey, betul. So K dia dapat 48. Tapi cikgu jawapan kat buku teks belakang. Belum siap lagi. Ini kita baru nak cari ungkapan dia baru. Okey, so T sama dengan dia punya ungkapan akan jadi K per, bukan K lah. Akan jadi 48 lah. Okey, T sama dengan K tu akan jadi 48 per F kuasa 3 punca kuasa 2 E. Okey, ini ungkapan dia. So daripada sini baru kita nak cari jawapan A dan B tu apa. Okey, A kalau ikut sini A adalah T. So kita nak cari A. So A adalah T. So A sama dengan 48 per F sama dengan 0.4. Okay, 0.4 kuasa 3 dengan punca kuasa 2, 36. Okay, tekan kalkulator, akan dapat berapa? 125. 125. Okay. Awak dapat je ini, dapatlah cari yang ini. Okay, dan nak cari B pula. B adalah E. E berada kat bawah sini. Okay, sekejap. Ada yang baru masuk lagi. Okay, kita nak cari B. B adalah E. So, kita salin dulu yang lain. T adalah 0.256. 0.256 sama dengan 48 per F adalah 5. 5 kuasa 3 darabkan dengan B. Okay, kita nak cari B. Okay, nak cari B sahaja kita boleh tukar tempat je. Okay, tukar tempat. Yang B ni kita boleh tukar tempat dengan 0.256 ni. Tukar je tempat dia. Okay, so kamu akan dapat jadi nanti punca kuasa B. Saya pindahkan ni sekejap. Sibuk. Okay, so akan dapat punca kuasa B sama dengan 48 bahagi 5 kuasa 3 darab dengan 0.256. Faham kan? Kita tukar tempat je. Kita nak cari punca kuasa B dulu. Okay, punca kuasa B, tekan kalkulator, awak akan dapat berapa ni? Punca kuasa B. Tak ada yang kira lagi. Awak akan dapat 1.5. Okey, kemudian nak cari B sahaja, punca pergi sebelah akan jadi kuasa 2. So, apa jawapan dia? Berapa dapat? Tak ada yang kira lagi? 2.25 cikgu. Ya, 2.25. Okey. Satu lagi jawapan dia. Okey, 3 markah lah kat sini. Ada soalan untuk nombor 4? Okey, yang nak salin, salin dulu. Sebelum kita pergi latihan penyelesaian masalah. Cikgu, Ya. saya start dekat B apa tu? B3 tu. Kenapa dia tulis itu M 0.2 N kuasa 2 sama dengan per P? Mana ya? Yang B tu, yang tulisan biru tu. Nombor 3. 3 B, kenapa? Yang mana? Saya confuse yang 0.2 N kuasa 2 tu, M dengan P tu. Ni. Ah, Kenapa?
Sebab Okay, ini kenapa daripada sini, daripada ungkapan yang kita dapat ni, ini kan ungkapan yang asal kita dapat ni. Ni saya salin Ya. balik ni. Kita nak cari M kan? So gantilah nilai M dengan nilai P tu. M ni kita dapat N 0.2. M ni, M 19, P 3.8. 0.2 tu nilai K tadi, yang kita dapat tadi. Oh, gantikan je lah. Ya, gantikan saja. Oh, faham. Tapi Okay, kenapa? yang paling utama mesti tahu yang ini dulu. Dapat ungkapan ni, yang lain awak ganti je lah. Oh, faham Ini cikgu. mesti ada. Terima kasih cikgu. Okay. Ada lagi soalan? Ada cikgu. Ya. Punca kuasa B tu kan Yang ini? per 5 kuasa 3 tu darab Darab dengan 0.256. Darab. Okey. Okay. Ada lagi soalan? Boleh kita teruskan? Ke tengah salin lagi? Boleh saya teruskan? Senyap je ni. Boleh cikgu. Boleh. Boleh, kita pergi soalan penyelesaian masalah. Kalau tak sempat, bagi tahu. Okey, ini soalan penyelesaian masalah. Boleh nampak soalan? Okey, latihkan diri 1.1D. Boleh buat? Yang A saya rasa tak ada masalah kan? Ke A tak buat juga? Soalan A. Apa jawapan untuk soalan A? Yang B tu. Saya tak faham. A boleh buat? A Boleh. apa jawapan dia? Cikgu, 1.1B tu. Yang kita buat satu-satu dulu, 1.1D dulu. Okey, dia dah kata L berubah secara langsung dengan tapak itu X dan juga tingginya adalah Y. So kita akan dapat persamaan dia L sama dengan KX Y. Cari K dulu. Okey, nak tulis hubungan ni kita kena cari K ni dulu berapa. Okey, so L dia dah bagi 14 sama dengan K X7 Y4. Okey, so sekarang nak cari K sama dengan 14 bahagi 28 lah. 7 kali 4, 28. So sini awak akan dapat berapa? 0.5. 0.5. Jadi dia punya hubungan ni awak akan dapat L sama dengan 0.5 XY. Itu jawapan dia. Okey. Okey, B dia dah bagi tahu Aminah merancang untuk menggunting segitiga kedua dengan nilai tapak bertambah 20% daripada yang asal ni. Okey, tapak bertambah 20%, tinggi pula berkurang 10% daripada yang asal ini. Okey, kira peratusan perubahan untuk luas segitiga kedua ini. Jadi mula aku nak tahulah tapak yang baru berapa tinggi dia. Okey, soalan B Okey, tapak baru. Berapa dia punya panjang dia? Okey, tapak baru yang asalnya adalah 7 kan? Okey, 7 tambahkan dengan berapa persen tadi? 20%. 20% adalah 0.2 kan? 0.2 X. 0.2 kali 7. Saya tengok ke bawah sikit. Faham tak ini? Tak faham cikgu. Saya tunjuk satu-satu lah. Saya slow sikit cikgu sebab skrin saya freeze. Boleh nampak tak saya tunjuk ni? Nampak sampai B je, tapak baru. Tapak baru. Itulah tapak baru. Tadi dia start sampai ke A je. Oh, okey.
Okey, tapak baru kita tahu dia adalah bertambah 20% daripada asal. Ini yang asal Ini asal. So bertambah 20%. 20%. Okey. 20% daripada asal dia adalah 7. Berapa awak dapat? 20% daripada 7 ni berapa? Berapa awak kira? Dah kira belum? 1.4 cikgu. 20% daripada 7 berapa? 1.4 cikgu. 1.4. 1.4. Okey, maksudnya tapak baru tu mesti bertambah 1.4 daripada yang asal. Jadi dia akan jadi 1.4 tambah 7 lah. Okey. Cikgu, Tambah 7 ya. 7 tu mana dapat? Ni. Ini yang asal ni. Oh, faham. Okey, so jadi yang baru dia akan jadi 8.4 tapak baru. Okey, kalau tinggi pula, tinggi dia kurang kan? Okey, tinggi baru dia berkurang 10% daripada yang asal. So yang asal ini yang asal 4. Kalau berkurang kita tolak. Yang asal tolak yang baru. Yang baru ialah 10% daripada 4. Berapa ni dapat? 4 tolak apa ni? 1.4 Betul ke? 10% darab 4. 0.4. Okey. Jadi tinggi baru dia akan jadi 3.6. Faham tak ni? Macam mana dapat yang baru ni? Tak faham cikgu. Tak faham? Tak. Okey, nilai tapak dia cakap dia Nilai tapak bertambah 20%. Maksudnya yang asal ni 7, yang baru tu 7 tambahkan lagi dengan 20% yang bertambah tu. Nak tahu dia bertambah berapa ini? Ini nilai bertambah dia. 1.4 cm. Jadi tapak baru tu 1.4, yang baru tu tambah dengan 7. Awak akan dapat 8.4 cm untuk tapak yang baru. Boleh ikut? Okey, tinggi pula. Okey, tinggi dia dah bagi tinggi asal ialah 4 cm. Okey, nilai tinggi yang baru ni dia berkurang 10%. Bila berkurang maksudnya kita kena tolak lah yang berapa kurang dia daripada yang asal. Yang asal 4, berkurangnya 10% daripada 4 tu lah, daripada asal. So dia kurang 0.4 cm. So kamu akan dapat yang baru 3.6 cm. Okey, dah dapat yang baru, kita cari luas yang baru berapa. Okey, luas yang baru kamu akan dapat guna formula yang inilah. 0.5 XY ni. 0.5 X ialah 8.4, Y adalah 3.6. So kamu akan dapat yang baru berapa? Luas baru 0.5 darab 8.4 darab 3.6. Berapa luas dia? Soalan nombor 2 ni je susah sikit. Nombor 3 dengan latihan kendali 1.3b tu senang je. Okey, berapa luas dia kamu dapat? Dah kira belum?
15.12. Okey, 15.12. Dah jawab soalan belum? Dah menjawab soalan ke belum ni? Sorry lah cikgu, tapi skrin gelap lah. Saya tak nampak apa pun. Orang lain nampak tak? Nampak cikgu? Dia freeze juga ego kadang-kadang. Freeze. Okey, saya Saya punya gelap terus, tak nampak apa. stop sharing balik, saya share balik. Okey, sekarang nampak tak? Baru nampak cikgu. Okey, nampak Kalau tak nampak bagi tahu saya tak tahu keadaan awak macam mana. Okey, so nampak sekarang ni? Okey, sekarang luas dah dapat 15.12. Adakah ini dah menjawab soalan ke belum? Belum cikgu. Nah, belum. Kenapa belum? Dia nak peratus perubahan untuk luas segi Betul. Ini soalan dia, berapakah peratusan perubahan untuk luas segitiga yang kedua ni? So macam mana kita nak cari peratus perubahan? Kita kena tahulah dia berubah berapa banyak. Okey, ini yang baru, yang asalnya adalah 14. So kita cari dulu kalau nak cari peratus perubahan. So peratus perubahan, maksudnya dia bertambah kan? Kalau bertambah maksudnya dia positif. Maksudnya yang baru tolak yang lama, yang asal, perkan dengan yang asal. Okay, letak kalkulator, letak kurungan. Darabkan dengan 100%. Berapa awak dapat? 15.12 tolak dengan 14 perkan dengan 14 darab 100%. So berapa peratusan dia? Dah kira? Cikgu, saya punya skrin freeze lah cikgu. Sekejap cikgu. Boleh juga? Saya cuba guna saya punya hotspot lah pula. Kejap ya. Saya stop sharing dulu. Saya takut line saya yang problem ni. Lagi sekali. Okey, sangkut lagi tak? Okey, dah nampak? dah okey cikgu. Okey, cuba kira peratus perubahan dia berapa? Okey, peratus yang baru tolak yang lama, yang asal, perkan dengan yang asal. Okey, nak cari peratusan mesti perkan dengan yang asal. Darabkan 100%. So berapa awak dapat? Saya dapat Berapa? Berapa? Dapat berapa? Lapan dulu. 8. 8, betul. Okey, 8%. Okey, maksudnya dia bertambah.
Okey, bertambah 8%. Alah, sebut ni. Okey, so selesai soalan nombor 2 ni lah. 1.1D selesai. Okey, ada soalan untuk nombor latih kendiri 1.1D? Dah siap belum? Dah ke belum? Banyaknya masuk. Sudah Kita nak pergi latih kendiri 1.2C pula. Okey, boleh saya nak naik ke atas. Kalau tak siap bagi tahu Okey, 1.2C saya rasa senang je. Saya rasa boleh buat ni soalan 1.2C ni. Okey, bilangan ayunan A bagi satu bandul ringkas berubah secara songsang. Okey, maksudnya A berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 panjang bandul. Punca kuasa 2 panjang bandul. So, awak akan dapat A sama dengan K per punca kuasa P. Okey, dah cari K dulu. Okey, K sama dengan A darab punca kuasa P lah. So, A-nya adalah 9. Panjang bandul dia adalah 36. So, K-nya awak akan dapat berapa? 54. 54. Okey, jadi ungkapan dia akan jadi A sama dengan 54 per punca kuasa P. So, dah boleh jawab kot. Cari panjang bandul ringkas jika bilangan ayunannya 15. So, disuruh cari P jika A-nya 15. Berapa awak dapat jawapan dia? Okey, saya tulis kat sini lah. A sama dengan 54 per punca kuasa P. Okey, A tadi, berapa tadi A? 15. A ialah bilangan ayunan. 54. Dia punya panjang bandul tak tahu, ini yang kita nak cari. So, ini kita boleh tukar tempat lah. Okey, punca kuasa P sama dengan 54 bahagi 15. Jadi P berapa? 12.96. Berapa? 12.96. Okey, betul. So, sini ini awak akan dapat 3.6. So, kita nak cari P sahaja. Maksudnya punca pergi sebelah. Jadi 3.6 kuasa 2. So, awak akan dapat 12.96. Okey, nombor 3 senang je. Okey, yang ini senang. Ada soalan untuk latih kendiri 1.2C? Okey, kalau tak ada, kita pergi latih kendiri 1.3B. Yang ini pun senang juga. Okey, walaupun ada gambar otak ni konon-konon kebat tapi tak kebat pun, senang je. Okey, kita tengok soalan 1.3B. Okey, Encik Kamal ingin memasang jubir berbentuk segi 4 tepat di bilik tidurnya. Bilangan jubir yang diperlukan J. J berubah secara songsang. Tak ada langsung songsang. Maksudnya 1 per songsang dengan panjang dan lebar. Panjang P, lebar dia L. Okey. So, kita akan dapat dia punya ungkapan, dia akan jadi J sama dengan K per PL lah.
L bukan 2 L. Lebar dia. Okay, Encik Kamal memerlukan 120 keping jubin. Maksudnya J dia 120. Okay, ni kita nak cari. Panjang dia 0.4, lebar dia 0.5. So 0.4 darab 0.5. Jadi K sama dengan 120 darab 0.4 darab 0.5. So berapa K awak dapat? 24. Berapa? Tak dengar, kuat sikit. 24. 24. Okey, jadi dia punya ungkapan akan jadi J sama dengan 24 per PL lah. Okey, PL. Okey, baru kita boleh jawab soalan A. Hitung bilangan jubin. Bilangan jubin adalah J. Okey, cari nilai J apabila jika panjang yang diperlukan ialah 0.2 dan lebar dia 0.3. So senangnya soalan direct je ni. So 24 bahagi dengan 0.2 darab 0.3. So berapa? 400. 400 buah. Okay. B. Soalan B pun senang. Jika luas jubin bertambah, apakah perubahan yang akan berlaku pada bilangan jubin yang diperlukan? Okey, luas kat sini mana luas? Okey, saya salin balik J sama dengan 24 per PL. Panjang lebar. So, yang sini di manakah luas? Yang mana satu luas? Yang mana satu adalah luas? Siapa tahu? Macam mana nak cari luas bagi segi 4? Panjang darab lebar. Panjang darab lebar. Jadi panjang darab lebar kat sini mana? 0.4 darab 0.5. Ini Ini adalah luas. PL ni. P darab L. Panjang kali lebar ni adalah luas. So luas dengan jubin, dengan bilangan jubin ni, dia adalah songsang. So jika luas jubin bertambah. So kalau luas ini bertambah, apa jadi dengan bilangan jubin? Berkurang. Dia akan berkurang. Kalau kat bawah ni dia akan terbalik. Kalau sini bertambah, sini berkurang. So jawapan dia senang dah. Kalau dia tanya apa yang akan berlaku pada bilangan jubin yang diperlukan? Jadi jawapan dia bilangan jubin akan berkurang. Itu je. Selesai. Okay, bilangan jubin akan berkurang. Okay, kalau soalan tanya kalau luasnya berkurang, bilangan jubin akan bertambah. Sudah terbaliklah. Okay, sekarang bilangan luas jubin bertambah. So bertambah, luas bertambah, bilangan jubin berkurang. Okay, habis dah, selesai. Ada soalan untuk semua latihan kita buat hari ni? Ada ke tak ada? Ada cikgu, kejap Okay, soalan mana? Mana? Soalan 3B tu. Soalan 3B yang 1.3A. 1.3A Okay. Soalan ni kenapa? 3B. Tunjuk. Kalau saya buat dalam kira macam ni tapi still dapat jawapan, boleh ke cikgu? Tunjuk, saya nak tengok. Ni dah tunjuk dah. Sekejap saya tengok. Ini Saya tak switch 38 tu naik. Mana Okay, ini apa? Ini M8N. Dia nak cari N Yang cari N tu. Sekejap, dia nak cari N. Okay.
M19 27. Apa ni? Saya tak nampak ni. Tak jelas. Darab ke apa? Mana? Ni. Saya tak jelas, tak nampak sangat benda tu. 2 apa ni? 0.2 yang mana? Yang 19 tu? 0.256 ke apa ni? Saya tak nampak ni 0.2. Nampak tak saya tunjuk cursor ni? Awak tak nampak lah kot sebab awak tunjuk kamera. Saya tak nampak. Yang lain boleh baca tak? Alah, sibuk betul ni. 19, 2 berapa tu? 0.25. Soalan saya tak nampak. Tak ada 5 cikgu. 0.2 apa tu? 0.2 kurungan 19 kuasa 2 bahagi dengan 38. Sekejap saya tengok saya punya. Nombor 3B 19 sama dengan 0.2 N kuasa 2 bahagi 3.8. Okey, kenapa? Apa masalah dia? Jalan kerja tu, jalan kerja. Jalan kerja, mana pergi N kuasa 2 awak? N kuasa 2 kena taruh Kena letak. Lepas tu macam mana awak dapat 19 terus? Saya kira yang tu dapat 19. Cuma jalan kerja salah tu. Jalan kerja tak sama macam cikgu. Jalan kerja awak salah sebab N tu sepatutnya kuasa 2 dulu. Awak kena cari N kuasa 2. Dah dapat N kuasa 2 baru kita pindahkan kuasa jadi punca. So jalan kerja salah tu. Okay? Okay. Kita betulkan balik. Okay, ada lagi soalan? Tadi siapa angkat tangan tadi? Syasha Tak ada soalan cikgu. Saja tak ada. tekan. Sorry cikgu, saja tekan. Skrin apa ni? Saya tak nampak. Ini tadi Ini yang tadi Ada lagi soalan? Siapa-siapa nak tanya soalan? Tak ada? Okay, kalau tak ada, lepas ini saya akan habiskan kelas ni tapi saya akan bagi latihan Google Form untuk awak jawab hari ni juga. Okay. Dalam tu ada 15 soalan objektif, awak cuba jawab. Saya nak tengoklah faham ke tidak. Soalan dia senang je. Okay. Boleh? Boleh. Kita boleh? Okay, sebelum tu saya nak tengok attendance. Amirul, okay, Amirul ni saya dah kenal. Syed Amirul. Ni Tuan Syed Amirul kan? Okay, Haikal Arif, Ashraf. Cabi ni siapa? Cabi masih ada kan sebab tak ada gambar hantu ni. Maksudnya dia masih ada kat sini. Mana Cabi? Siapa Cabi ni? Tak ada pun. Ada Cabi. Siapakah Cabi? Ni siapa yang guna nama Cabi ni? Saya nak tanda attendance ni kan. Saya tak tanda attendance nanti ni. Ke orangnya dah masuk orang yang tak wujud kat sini. Aidil. Cabi. Siapa Cabi ni? Aidil. Aidil kelas? 5 rubi. 5 rubi. Aidil apa? Aidil Aklan Ya. Aidil Aklan. Sekejap saya tanda. Nanti Kang lupa. Aidil Aklan ni Cabi. Okay, next. Saya tak tahu saya comel dah keluar. So tak payah ambil tahu. Emil, Sujit, Irsyad, Izri, Jasvina ni Satrivan. Okay, dah tahu. Tengku Masyarah, My Message Man. Tadi dah beritahu Haikal. Okay, Aris Mikael, Syairan. Yang lain guna nama sebenar Nama sebenar ni tak masuk. Okay.
Ini dah keluar. Hafizan, Aishi, Farid. Okey, lain semua nama sebenar. Ini dah keluar. Syed Zuhairi pun dah keluar. Aina Nadira. Ada tak yang guna orang lain punya? Syarania ni? 5 Ruby. Okey, nama dia Syarania 5 Ruby. Okey. Ruby Gimnas. Syed pun dah keluar. Raif, Atikah. Okey. Ada tak lagi yang guna akaun orang lain? Tak ada Ada. Yang lain semua saya dah kenal pasti siapa. Okay, so kelas Google Meet sampai hari sini. Tapi kelas tak habis lagi Saya bagi lepas ni terus saya bagi link untuk Google Form terus buat Okay. Jawab terus. Okay. Okay, kita hari Jumaat kita akan masuk bab 2. Okay. Okay. Okay, jumpa lagi. Bye. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Bye. Take care. Okay. Jangan lupa cikgu lagi. Hai Cikgu, terima kasih. Okay, latihan jawab. Jangan tak jawab. Okey. Cikgu. Okay.